Okey, sudah record. Kita akan share screen sekarang. Boleh nampak ke? Tak share pun. Cannot share your screen. Sorry and occur when sharing screen. Okay, saya try one more time. Tak boleh share screen pula. Ya, tak nampak apa-apa kan? Tak ada. Kalau macam ni saya kena keluar sekejap. Saya leave call. You just wait for me dekat sini. Sekejap lagi saya tambah. Boleh ke? Tak boleh juga. Maksudnya saya kena restart. Okey, saya keluar semula. Hai. I'm back. Tapi tak tahulah ni boleh share screen ke tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Okey, tapi saya tak buka lagi. Saya punya buku teks. So sementara saya buka buku teks ni, siapa boleh recap semula apa kita belajar semalam?
Can someone recap for me apa yang kita belajar semalam? Sikit lah, sikit. Saya cikgu. Okay, silakan. Semalam kita belajar pasal sistem respirasi cikgu. Alright, betul. Dalam sistem respirasi ni dia ada satu mekanisme pernafasan cikgu. Betul. Yang bermula daripada lubang hidung sampai ke alveolus. Alright. Okay. So all the structure you kena tahulah. Trachea, bronchus, bronchiole dan sebagainya. Okay, bagus. Okay, next. Selepas tu apa kita belajar lagi deep lagi pada tu, iaitu mengenai tarik nafas dengan menghembus nafas. Betul? Inhalation and exhalation. So ada dia punya bukan pro and cons lah, maksud saya opposite. Kalau yang ini naik ke atas, ni turun ke bawah, semua tu ada opposite dia. Kalau sempat minggu ni atau minggu depan saya akan bagi dia punya contoh soalan. Apa soalan dia? Okey. Seterusnya awak juga belajar mengenai alveolus dan sistem kapilari darah. Masih ingat yang itu? Macam mana dia bergerak tu? Boleh? Ingat cikgu. Azim nak cuba lagi sikit macam mana combine apa dengan apa bagi kawan awak. Bermula dengan oksigen. Oksigen yang masuk dalam alveolus. Oksigen bila dia masuk dalam alveolus, dia akan berlakunya proses penyerapan. Penyerapan, okey. Dia pindah from alveolus tu pergi kepada hemoglobin iaitu sel darah merah. Alright, betul. Lepas tu bila dia macam mana? Okey. Jadi sel darah merah akan bawa pergi ke sel yang sepatutnya dia ada lah. Lepas tu oksihemoglobin akan berpecah. Hemoglobin iaitu sel darah merah akan pergi ke tempat dia dan oksigen akan pergi kepada sel yang kalau macam semalam cikgu bagi contoh sel tangan. Jadi oksigen akan bergerak pada sel tangan. Okay, maksudnya darah kita, sel darah merah ataupun sel yang ada hemoglobin tu dia akan pergi seluruh tempat dan dalam masa yang sama dia bawa oksigen. Okay, because oksigen need for cell respiration. Okay, katakan at that tempat, contohnya sel tangan kita, oksigen sangat rendah kat situ. Maksudnya kawasan situ memerlukan oksigen. Oh, tempat ni perlukan oksigen. So dia pun pecahkan combination of oxygen and hemoglobin, yang oksihemoglobin tu dia pecah menjadi apa semula? Menjadi oksigen dan juga hemoglobin semula. So oksigen diberi pada sel dan sel darah merah tu jadi diri dia balik lah. Macam tu je. Okay. So bila dah berlaku sel respirasi, karbon dioksida terhasil. Karbon dioksida tu keluar melalui saluran darah dan keluar melalui alveolus dan naik ke atas semula. Reverse macam biasa. Okey, itu yang kita belajar semalam lah. So hari ini kita nak belajar satu dan this is the last part yang kita belajar hari semalam. Macam pisau tu, apa ciri-ciri pisau yang membolehkan dia boleh memotong atau menjalankan tugas dia dengan baik. Sama macam alveolus. Apakah ciri-ciri alveolus yang membolehkan dia bertugas dengan baik. So ini kita ada 4 ciri alveolus, iaitu dinding dia mestilah sangat nipis sebab dia mudah untuk penyerapan. Dinding dia mesti moist, lembap. Okey, tak boleh kering. Dinding alveolus mesti moist. Dan salah satu sebab yang menyebabkan dinding alveolus itu kering ialah kerana kita merokok. Itu nanti saya nak relate dengan our next lesson hari ini. Kenapa dinding alveolus seorang boleh kering? Salah satu sebab dia adalah kerana merokok. Itu. Dan alveolus mestilah banyak, iaitu luas permukaan alveolus mestilah sangat tinggi dan
sebab kita ada alveolus kan berkait rapat dengan darah. So darah dengan alveolus ni mestilah bila alveolus banyak, kapilari darah pun mesti banyak sebab dia ada pertukaran gas antara alveolus dan kapilari darah. Okay, that's for last night. Okay, so hari ini kita nak belajar this part, sistem respirasi manusia. Apakah bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi? Okay, so ada benda yang baik untuk badan kita, ada benda yang tak baik untuk badan kita. So dia dah bagi dalam bentuk notes macam ni dulu. Antara contoh bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi, yang pertama tar rokok. Tar rokok ni apa benda sebenarnya? Okay, rokok you tahu, tapi tar yang mana satu? Yang kedua, gas karbon monoksida, carbon monoxide. Ni semua jenis gas ya. Sulfur dioxide also is a type of gas. And nitrogen dioxide is also a type of gas. Dan yang awak biasa jerebu, pernah dengar jerebu ke? You know what is jerebu? Tahu. Tahu kan jerebu, kalau jerebu orang tak tahan dia akan batuk, sesama, sampai ada yang sesak nafas, so you kena pakai mask lah. Okay, debu. Okay, debu, habuk dan sometimes ada orang allergic dengan debunga ataupun pollen. Awak tahu apa maksud ni? Yang ni? Pollen ataupun debunga? Tahu maksud dia? Bunga tu bukan madu ya cikgu? Madu yang dekat bunga tu. Dia bukan madu dia punya habuk dia tu. Macam spora dia. Itu dia bunga. Ni chapter apa dah ni? Chapter 4. Kadang-kadang pokok apa yang ada habuk-habuk macam mushroom. Dia ada spora-spora dia tu. That is ada bunga. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil pollen. Yang ini pun ada orang allergic, dia terus terbersin. Terbersin. Kadang-kadang orang tak boleh cium bunga pun sebab dia terbersin. Sebab dia ada allergic dengan pollen. Okay, so kita akan tengok apakah bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok yang boleh menyebabkan seseorang itu ada tak yang kat sini merokok atau pernah merokok ataupun cuba-cuba nak merokok. Kita cakap sama-sama kita yang saya tak beritahu cikgu awak. Mak awak pun saya tak beritahu. Tapi mak awak tiba dengar yang okay, so tak apalah, you keep in your mind ataupun as your secret ke, ataupun kalau tak pernah baguslah, alhamdulillah lah. Dan hari ni kita nak tengok apakah benda-benda yang ada di dalam sigaret. Cigarette tar is one of the toxic substance found in the cigarette smoke. Okay, so tar ni, tar lah dia. Awak tahu tak jalan tar tu? Jalan tar yang kita buat jalan warna hitam tu. Tahu tak yang tu? Tahu kan? Tahu. So itu adalah salah satu bahan toksik yang ada di dalam rokok. Okay, so kenapa tar ni sangat berbahaya? Sebab yang kita belajar tadi, kita punya epiglottis, larynx lah, bronchus lah, bronchiol semua akan dibunuh ataupun sel tersebut akan rosak jika udara sedotan itu mengandungi tar. Okay, so itu salah satulah sebab dia. Dan ini adalah benda-benda atau bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok. Awak pernah bateri, lilin, racun serangga, pencuci lantai, cat, bahan api, ini racun berbisa, racun tikus, asap kumbahan. Metana ni adalah kalau awak tak tahu, saya tak tahu awak perasan ke tak, kalau you terbuka
tong sampah yang penuh dengan makanan lama, dia akan keluar satu gas. Pernah tak mengalami perasaan macam tu? You buka tong sampah, keluar satu bau tu. Itu adalah gas metana. Asap kereta dan juga cecair pemetik api. Benda-benda ni semua ada di dalam sebatang rokok. Okey lah. Orang isap rokok sekarang macam biasa je. Isap. Tapi kalau saya cakap dengan dia, ambil minum satu sudu pencuci lantai, ada tak orang sanggup buat? Okey, sedut satu sedut cat, ada tak orang sanggup buat? Mereka tak sanggup buat ni. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya benda-benda ini ada dalam sebatang rokok. Inilah benda yang, dan even asap rokok itu sangat berbahaya lah. Sebab asap rokok boleh menyebabkan kanser paru. Not untuk orang yang merokok, orang yang sebelah terkena asap rokok pun yang kita panggil sebagai second hand smoker pun juga terlibat, boleh menjadi pesakit kanser paru-paru jika terkena asap rokok. Okay, mungkin your family atau abang atau ayah ada yang merokok, saya tak nafikan, memang ada. Tapi awak juga tahu family awak, mereka isap rokok di luar ataupun bersama-sama awak dekat meja makan ke, dalam kereta ke, itu awak kena ambil perhatian lah, sebab kemungkinan walaupun you tak merokok tapi asap rokok yang you selalu hidu hari-hari tu mungkin juga akan menyebabkan memberi mudarat kepada kita yang tidak merokok ni. Okay. So next one adalah carbon monoxide. Carbon monoxide ditemui di dalam asap rokok dan juga asap exhaust kenderaan bermotor. Okey, gas ini tak ada warna, tak ada bau. Awak tak ada bau asap langsung. Carbon monoxide tak ada bau asap, tak ada nampak warna hitam-hitam. Okey, kenapa carbon monoxide sangat bahaya? Awak nampak tak ni? Awak macam pernah tengok tak benda ni? Macam pernah tengok kan? Oksigen campur hemoglobin jadi apa? Hemoglobin. Tetapi jika awak awak menghidu carbon monoxide take over your hemoglobin. Carbon monoxide we combine with hemoglobin and we became carbohemoglobin. Carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin. Dia ambil nama dia tu. Okay. Carbon monoxide plus hemoglobin, dia akan jadi carboxyhemoglobin. Okay, tapi apakah beza dengan oxyhemoglobin? Awak boleh nampak, awak boleh tangkap tak? Apa beza? Nampak kalau dia orang gabung jadi carbon dioxide. Dia gabung, awak dah boleh nampak tak ni? Awak boleh, kalau siapa perasan, dia punya arrow ni. Arrow untuk oxyhemoglobin macam mana? Ya? Alah, arrow saya ni. Baik. Untuk oxyhemoglobin, arrow dia macam ni. Maksudnya dia mudah terurai. Boleh jadi oxyhemoglobin balik ataupun boleh pecah jadi oksigen campur hemoglobin. Tetapi untuk carbon monoxide, dia merupakan sebatian yang stabil. Means dia tidak mudah pecah. Girlfriend awak yang bernama hemoglobin, jika diambil oleh karbon monoksida, bye-bye forever. So, apa jadi pada hemoglobin awak? Kurang ke atau apa? Hemoglobin awak kurang lah kan? So, nampak tak ni? Ini akan menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah untuk mengangkut oksigen.
badan kita oksigen ni dah tak ada tempat dah nak combine dengan hemoglobin because has been taken by carbon monoxide. Okay. So bila kita tak dapat hasilkan oksigen menyebabkan sel badan tidak dapat menghasilkan tenaga yang diperlukan melalui respirasi. Bolehkah sel badan hidup tanpa tenaga? So you better think about this sebab this is very serious matter. Okay. Kita sebab tu orang yang merokok ataupun orang yang selalu terkena asap rokok akan mudah sesak nafas. Dia rasa kekurangan oksigen. Sel-sel badan dia eventually akan mati because dia tak ada tenaga. Dia tak dapat cukup oksigen. Okay, saya bukan nak takutkan awak tapi this is the reality of all this type of gas. Okay, terutamanya carbon monoxide. Dan yang kedua adalah dalam asap exhaust kenderaan bermotor. Ini pun pada saya yang saya nampak kan. Yang saya nampak kadang-kadang kita hantar anak balik asrama. Bila enjin tengah on, asap exhaust akan keluar, betul? Betul tak? Betul. Dan kita pergi ke belakang, buka bonet, ambil beg, berborak kat sana dengan asap yang keluar tu, kita tak ada bau pun, tak ada warna pun asap tu, tapi dalam masa yang sama kita menyedot asap daripada exhaust. Ini tanpa kita sedar. Even mungkin dulu-dulu tak tahu, so malam ini you dah tahu benda ni. So please avoid. Kalau you nak pergi ke belakang kereta, pastikan tutup dulu enjin kereta. Sebab kadang-kadang orang berborak belakang. Dia jumpa kawan dia berborak pula dekat belakang kereta tu. Okay, sedangkan enjin masih on dan tanpa kita sedar sebenarnya kita telah menghidu gas carbon monoxide. Awak pernah tak buat benda ni? Duduk belakang kereta, ambil barang lah, angkut barang lah, letak barang dalam bonet lah dengan enjin on. Pernah? Yes kan? Betul kan? Ada nak mengaku? Okey, benda yang dah terbuat tu tak apa sebab awak pun tak tahu. So mulai hari ni, you nasihatkan your family members, your parents, cerita dengan dia. Kenapa gas carbon monoxide tak bagus? Kenapa kita kena tutup enjin kereta bila kita pergi belakang? Kenapa walaupun you, abang atau ayah merokok tapi janganlah merokok jika bersama keluarga. Sebab asap rokok itu mengandungi gas carbon monoxide. Awak sekali boleh menjadi pesakit respiratory system jika awak menghidu gas carbon monoxide. Okey, ada satu benda awak pernah dengar tak ada macam orang tertidur dalam kereta, lepas tu sedar-sedar pagi esok dah mati. Pernah dengar tak? Pernah. Pernah kan? Tingkat tutup. Dia tutup tingkap. Kalau kadang-kadang dia bukan nak tidur lama pun. Sebab katakan penatlah drive singgah R&R. Rasa macam nak tidur 5 minit. Tapi sebenarnya sampai ke pagi dia tidur dan tak bangun-bangun dah. Orang tampak dia tak bangun-bangun dah. Sebab dia engine on, aircon on, tingkap tak turun langsung. So dia punya udara dalam tu dipenuhi dengan gas carbon monoxide dan dia tak boleh bernafas dan eventually dia boleh mati. Macam tu je, mati slowly macam tu. Dan mungkin masa tu awak tak lahir lagi ke atau awak kecil lagi, tapi saya ingatlah ni ada satu family dia bunuh diri. Secara macam tu, dia bukan terjun bangunan ke, guna pisau diri sendiri ke, tembak diri sendiri ke, tak. Satu family, the father, mother
and anak-anak dia berapa orang, 3 orang macam tu. Dia pergi satu tempat. Dia kononnya anak dia tidur dalam kereta, lepas tu dia tidur dalam kereta. Dia membunuh diri dalam cara macam tu. Okay, so memang ada kes orang mati disebabkan oleh gas carbon monoxide. So you hati-hati ya. So kalau kita jangan terlalu lama lah dengan enjin yang on, aircon yang on. At least you buka sikit tingkap. Okay. Ini yang kedua, daripada rokok, daripada gas carbon monoxide, and the third one is from the gas sulfur dioxide. Ini jarang berlaku sebab mungkin perumahan awak tak berada di kawasan kilang. Tapi jika awak one day you bekerja di kawasan kilang ataupun awak rasa nak beli rumah, jangan beli yang dekat-dekat sangat dengan kawasan kilang. Sebab kawasan kilang ada satu gas yang kita panggil sebagai gas sulfur dioxide. Akan menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan juga kanser paru-paru. Nombor 3 ya, sulfur dioxide. Dan yang keempat, nitrogen dioxide. Ini adalah dibebaskan ke udara oleh pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel dalam kenderaan bermotor. Nitrogen dioxide ialah gas berwarna perang dengan bau yang menyesatkan. Gas ini merengsa laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas dan asma. Okay. So biasanya nitrogen dioxide ini kita punya kereta jarang dah keluar asap yang macam berkepul-kepul hitam tu. Sebab kita guna unleaded petrol. Petrol tanpa plumbum. Okay, sebab kalau awak tengok dekat sesi minyak tu dia ada unleaded petrol dia tulis. So unleaded petrol ini adalah petrol tanpa plumbum yang tidak menyebabkan asap hitam berkepul-kepul. Tapi awak pernah tengok tak? Kereta mana yang biasa ada asap hitam berkepul-kepul ni? Lori. Ya, lori. Lori ataupun kereta tu memang dah terlampau lama dah. Dia punya umur dia. Kalau tengok plate ini awak tak lahir, ayah awak kecil pun dah kereta ni masih dah ada dah. Itu pun kadang-kadang enjin dia dah tak baik. Dia keluar asap warna hitam. Itu pun jaga-jagalah. Kalau you berada belakang lori tu, awak off sekejap awak punya aircon. Bila you off aircon, udara luar tak masuk. So kalau you on aircon, udara luar akan masuk. So you off sekejap, you pergi lintas dia, baru you on balik. Sebab asap lori warna hitam ni pun sangat bau yang busuk lah. Bau yang busuk, bau yang menyesatkan. Okay, boleh menyebabkan batuk, sukar bernafas dan sebagainya. Okay, and the last one, saya ni nak angkat tangan ke? Plumbum tu apa? Plumbum tu apa? Plumbum tu apa? Plumbum itu adalah sejenis bahan kimia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia lead. L-E-A-D. Dia adalah bahan kimia yang berbahaya yang boleh menyebabkan asap keluar terlampau banyak. Kan kalau dulu-dulu, saya rasa awak tak lahir lagi kot. Dekat stesen minyak ada 2 jenis minyak tau. Unleaded petrol dengan leaded petrol. Unleaded ni maksudnya minyak yang tanpa plumbum. Leaded petrol minyak yang berplumbum. Dulu teknologi kita ada 2 jenis lah. Yang plumbum ni tak berapa baik lah, tapi dia lebih murah. Yang unleaded ataupun tanpa plumbum dia baik dan dia lebih mahal lah. Tapi teknologi sekarang semua kereta wajib pakai yang unleaded petrol. So ini plumbum ini adalah satu sejenis gas yang beracun lah sebenarnya. Tapi dulu tak ada lagi teknologi ni. So dia buat dua-dua. Bila kereta-kereta zaman sekarang no more pakai minyak yang leaded petrol lah. Macam tu. Menjawab soalan saya tak?
Saya ni? Faham. Okay, so that's why kalau you nampak kereta yang asap dia banyak tu biasanya kereta lama. Kereta lama ataupun diesel. Diesel daripada diesel ni apa ya? Lori. Lori pakai minyak diesel. So minyak diesel ni pun akan menyebabkan asap yang banyak lah dan asap hitam. That's why kebanyakan lori akan keluar asap. Terutamanya lori yang buruk-buruk tu. Okay, and the last one is jerebu, debu and debunga ataupun pollen. So negara kita ni setiap tahun mesti akan ada episod dilanda jerebu. Awak rasa siapa yang buat ni? Indonesia. Yeah, okay. Indonesia ni dia cara dia nak lapak, dia maksudnya dia tanam pokok. Lepas tu dia nak replant balik pokok tu. Cara yang senang, dia bakar dulu kawasan situ, baru dia tanam pokok baru. Itu cara Indonesia. So cara tu memanglah senang. Kos pun rendah, bakar je pokok-pokok lama, tanam pokok baru. Tapi akibatnya angin tu menolak asap itu ke Malaysia sekali. Dan jadilah jerebu yang awak nampak ni. Yang ini nampak KLCC nampak tapi ujung-ujung dah tak nampak dah. Ada banyak tahun lagi tu KLCC semua hilang. Pernah tak you nampak macam itu? You come across yang you pergi KL tak nampak KLCC dari jauh. Pernah kan? So jerebu boleh menyebabkan ni lah dan boleh menyebabkan semua penyakit respiratory lah, batuk dan sebagainya. Okey, debu. Ada orang tak tahan dengan debu. Ini awak 4-5 minggu tak balik asrama. You balik asrama, macam mana you punya bilik mula-mula? Sangat berhabuk. Saya harap nanti mungkin makcik-pakcik tu dia dah sapu sikit lah, so dah kurang habuk lah. Tapi kalau siapa yang tak tahan tu, bila you bersihkan kelas ke, bersihkan asrama ke, you pakailah mask supaya boleh elakkan habuk. Dan yang masa saya cakap tadi, bunga, ada orang memang tak tahan, ada orang tak apa. Itulah. Okey, ada soalan nak tanya sebelum kita pergi kepada penyakit? Tak ada cikgu. Boleh ya, yang lain? Okey, tak ada. Tak ada ya, yang lain pun tak ada ya. Okey. So dari sini, daripada yang saya cerita-cerita ni, okey, saya harap you know what to do. Okey. Walaupun awak rasa usaha awak tu nak educate your parents ke or your brother ke yang dah bertahun-tahun mengisap rokok tu, it's okay, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya janganlah bagi dia orang merokok around the family members. Biar kalau dia merokok kat luar. So padan dia je, taklah terlibat dengan orang lain. Dan awak ada cara macam mana you nak masuk jarum, macam mana you nak cerita sebab awak dah tahu benda ni kan. Dan untuk diri awak sendiri, selamanya yang lelaki-lelaki ni, awak pasang niat, saya no rokok, no vape. Masa buku ni ditulis, vape tak ada lagi tau. Tapi sekarang rokok ini dah tak berapa dah di kalangan remaja. Di kalangan remaja dia ambil vape. Dan awak jangan kata vape itu okey, rokok yang tak okey. Sebenarnya dia benda yang sama, totally sama dan dia punya masalah dia walaupun tak ada dalam buku teks, tapi you boleh baca apakah risiko-risiko orang yang menghisap vape ni. Okey. So saya rasa walaupun tak ada buku teks, tak pernah diajar dalam sekolah, tapi kita ada Google, kita boleh baca semua. Sama saja dia punya penyakit-penyakit respiratory yang awak akan dapat jika awak merokok ataupun awak menghisap vape ataupun awak selalu berada di kawasan yang berasap rokok. Same thing. Okay.
So kita pergi next one. Nah, ini saya nak awak menjadi orang asma sekejap. Awak tahu macam mana awak ada tak kawan yang ada asma? Dia sesak nafas. Sesak nafas kan? Awak pernah tak tengok keadaan dia tercungap-cungap tu? Pernah. Pernah. Shortness of breath. Wheezing. Wheezing ni maksudnya dada dia berbunyi. Batuk. Okey, saya nak semua orang dalam ni, walaupun saya tak buka mic ni, awak tak nampak muka saya macam mana ataupun aksi saya macam mana, tapi saya rasa awak faham apa yang saya suruh buat. So tolong buat. Okey, kita sekarang ni saya nak, walaupun dalam ni 9 orang ni tak ada asma, ke ada yang ada asma dalam ni? Ada tak yang ada asma dalam ni? Tak ada Okey, Alhamdulillah. So, tapi kita nak merasai macam mana orang asma rasa. Okey, semua orang tarik nafas. Jangan lepas Tarik nafas. Lepas tu you tarik lagi. Lepas tu you tarik lagi. Lepas tu you tarik lagi. You rasa kat mana ketat? Tak boleh bercakap dah. Okey. Tarik nafas tanpa lepas Tarik nafas tanpa lepas. Tarik lagi. Tarik lagi. Kat mana you rasa ketat? Buat ke tak ni? Dada. You rasa ketat kat dada kan? Ya betul. Macam itulah orang asma rasa. Dia tak lepas. Macam kita tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Tapi orang asma dia tak boleh lepas. Sebab tu dia macam wheezing. Macam itulah rasa orang asma. Dada rasa penuh. Dada tak boleh nak keluarkan, nak exhale, tak boleh nak hembus nafas. Itulah perasaan orang asma. Okay, so next one adalah bronchitis. Ejaan dia sama, sebutan dia sama, ejaan saja lain. Bronchitis, emphysema, lung cancer ni kemudian bronchitis dengan emphysema. Okay, perkataan tis ni kalau you perasan hepatitis, bronchitis, apa lagi yang bunyi tis ni, maksud tis itu adalah radang. Awak tahu apa maksud radang? Macam radang paru-paru. Radang paru-paru. Radang ini kalau tangan awak kena radang waktu Terbakar ke? Ya. Merah. Terbakar. Bengkak. Itu adalah simptom-simptom radang. Dan sekarang ini kalau bronchitis, di mana dia yang radang? Dekat dia punya bronchus ataupun dia punya bronchus dia yang radang. Okey, kalau kita tengok buku bahasa Melayu bronchitis ialah radang bronchus yang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. Sistem bronchitis termasuk batuk berterusan, tercungak-cungak dan tidak dapat tidur. Okey, ini disebabkan oleh tar. Dan next one adalah emphysema. Okey, ejaan saja lain. Apa maksud emphysema? Okey, awak nampak ni alveolus, kalau yang sihat dia bulat-bulat, dia gemuk-gemuk. But untuk pesakit emphysema, alveolus dia dah lembik, layu, tak semegah macam ni. Okey, so bayangkan alveolus yang sihat dan alveolus yang tidak sihat. Okey, juga disebabkan oleh bahan dalam asap rokok. Dia punya simptom dia sama je. Sesak nafas, sakit bernafas dan rasa letih ketika melakukan kerja ringan. Okey. Pesakit emphysema tidak dapat dirawat. Maksudnya kalau you dapat emphysema, you memang tak boleh buat benda dah. You punya alveolus memang dah rosak dah. Okey. Tapi dia boleh dikawal lah, tak menjadi semakin teruk lah. Dan inilah
Pesakit emfisema memerlukan bekalan oksigen walaupun semasa berehat. Awak bayangkan kantung alveolus ni dah macam ni. Boleh ke dia tampung oksigen? Tak boleh kan? So that's why dia memerlukan oksigen masuk ke dalam paru-paru dia dengan banyak lah. Ni kalau kita ni kita bernafas macam biasa. Oksigen di sekeliling kita je. Tapi kalau dia memerlukan bekalan maksudnya oksigen yang diberi masuk dalam mulut dia tu dengan keadaan yang paling banyak lah. That's why dia memerlukan tong gas macam ni. Okay, sekarang kita tengok keadaan orang yang emfisema secara betul. Emfisema macam ni aja bahasa Inggeris dia. Dia tak ada gambar real lah. Tapi ini contoh nampak tak ni? Nampak Ego? Healthy alveolus dengan damaged alveolus. Ni yang sepatutnya bulat-bulat, ada boleh masuk oksigen, tapi dia punya yang ini dah banyak pecah-pecah dah. Okey, inilah emfisema, iaitu keadaan di mana alveolus dia tak baik. Ini contoh. Ini paru-paru sebenar ni. Okey, sepatutnya alveolus kita bukan macam ni. Alveolus kita ini nampak dah pecah. Ini pecah, sini pecah. Okey, inilah contoh alveolus yang rosak-rosak semua ni. Okey, dan yang paling ditakuti sekali selain daripada asma, bronkitis, emfisema, benda yang paling takut sekali adalah lung cancer lah. Okey, lung cancer adalah disebabkan oleh bahan yang dikenali sebagai carcinogen. Okey, so carcinogen sebenarnya ada di dalam cigarette smoke, iaitu tar. Jalan tar tu ada dalam cigarette smoke. Dan ini adalah rupa lung yang terkena kanser lah, hitam ni. Okay. So ini adalah healthy person, ini adalah cancerous patient. Okay, yang menyebabkan hati dia, dia punya ni dia jadi hitam. Okay, semua dia punya alveolus dia dah rosak dan sebagainya. Okay, saya nak, dia ada satu eksperimen ni. Ni eksperimen. Ni. Eksperimen ini dia taklah buat awak macam merokok. Dia set up eksperimen. Dia letak rokok kat sini. Saya haraplah awak dapatlah peluang ini untuk buat eksperimen ini. Dia tak adalah buat seorang-seorang. Dia tunjuk satu. Lepas tu dia bagi awak tengok. Kapas yang putih ini dengan hanya sekeping, sebatang rokok, kapas ni boleh jadi kuning tau. Okey. Maksud ini yang kuning itu adalah tar daripada asap rokok. Okey. Saya ada satu YouTube yang biasa saya tunjuk. Saya cari sekejap ya. Lupa saya nak cari tadi. Ada orang chat? Ya, ada siapa tanya soalan ke? Ada orang chat. Mana nak cari rokok untuk eksperimen tu? Memang pembantu makmal awak akan beli rokok lah. Dia memang ada rokok lah untuk eksperimen tu. Okay. So ini adalah setup untuk buat dia eksperimen ni dia 3 minit tau. So saya akan off sekejap saya punya sharing. Saya stop sharing.
Saya akan sharing semula yang membolehkan awak dengar YouTube ni. Saya tak boleh, kalau saya sharing biasa awak tak dengar. Okay, saya share semula. This one. Okay. So kalau boleh dengar suara YouTube ni awak beritahu saya. Kita dengar dulu ya 3 minit 56 saat ni. Saya terleft pula. Awak ni terleft pula tiba-tiba. Cigarette. Okay, yang ni. Okay, saya akan share screen semula. Dan awak tengok Dia video ni 3 minit. Awak tengok, kemudian saya nak you komen. Apa you nampak daripada eksperimen ni.
you smoke, I hope this gives you the incentive to quit. And I wish you luck in Nampak? Nampak cikgu. Nampak. Apa yang awak nak komen? Rokok haram cikgu. Okay, that's a good point. Memang the correct point. Selain pada tu, Merokok memberikan impak yang buruk kepada peparu dan anggota badan. awak nampak tak? Dia just hanya buat 30 pack sahaja. Dah macam gitu punya tar. Macam, awak bayangkan 30 pack berapa ringgit tu cikgu? 30 pack ni kalau orang yang merokok tegar ni, 30 hari je. Satu pack sehari, jangan kira ringgit dia lah. RM30 tu kalau berapa ringgit rokok sekarang sekotak? Saya tak tahu. Okay, RM12 ke? Dia RM10 ke? Kalau tu banyak cikgu RM12 tu. RM12 kali 30 berapa lah? 100. Yelah, itu dari segi duit. Dari segi how much tar yang masuk dalam awak punya paru-paru. That's why paru-paru orang perokok jadi hitam. Itu baru 30 pack. Orang merokok dari bila? Dari darjah 6 sampai umur 80 tahun merokok. 30 tahun dah merokok. Bayangkan macam mana dia punya keadaan paru-paru, keadaan bronchus dia. Nampak tak yang ini? Tak nampak kan? Saya tak share screen kan? Okay. Yang ini ni. Okay. Ini awak boleh, dia bayangkan ini adalah you punya trachea bronchus. Bronchial awak. Inilah keadaan minyak tar yang berada dalam asap rokok. Mungkin selama ni tak sedar sebut tar. Ya ke cikgu ada tar? Tak nampak macam ada tar pun. Inilah bukti dia. Bagaimana asap rokok itu mengandung tar yang boleh menyebabkan kanser paru-paru, menyebabkan blocking laluan-laluan dalam paru-paru awak. Okay, dare to smoke challenge. Dare to smoke. Saya nak bagi awak satu lagi yang buat eksperimen macam ni lebih kurang tapi dia guna paru-paru betul. Kalau ada Kalau ada sekejap saya tengok. Ada ni. Okay, what your lung look like after just 20 cigarette. Ni dia guna paru-paru yang betul. Paru-paru babi saya rasa dia pakai ni. Okay. So yang ni tak payah ada suara sebab kalau saya share macam ni dia tak ada suara lah. You just tengok lah 30 seminit ni. Okay, dia guna paru-paru betul. Kenapa tak bagi tengok? Age restriction. So, macam mana kalau kita tak nak age restriction? Saya dah tua lah. Dia guna paru-paru yang sebenar ya. Smoke was pumped into the lung inside a steel box. Okay, ini trachea sebenar. Nampak? Hitam. Trachea yang bersih sepatutnya macam ni. Tengok hitam dia tu sampai ke mana. Dia kata itu hanya one pack Marlboro ni maksudnya
hanya 20 batang je. Dia dah mula dah hitam dah. Okey, saya Uish, takut lah cikgu. takut. Ini kita tak merokok lagi ni, kita hanya terdedah dengan asap rokok je tau. Okey. Dia hitam dia tu sampai sini. Ini lang yang betul-betul bersih binatang ni saya rasa. Ni guna, saya tak tahu guna apa. Mungkin binatang babi ataupun dia ada cakap tak guna apa. Pumping the smoke into the pack of healthy lung. Dia tak cakap lah. Dia tak cakap lah guna lung apa. Tak ada. Tapi itulah, yes, very scary. Awak, benda yang you takutkan tu memang betul-betul, memang you valid lah benda yang you takut tu. Hanya 20 batang saja rokok. Dan awak nampak trachea kita tadi? Mana trachea kita tadi? Dia potong, ni. Dah terus hitam dah. Patutnya trachea kita bersih putih. Tapi saya tak tahulah yang kita yang tak merokok ni pun tak semestinya juga sebab kita terdedah dengan banyak asap-asap lain kan. Dan kalau awak nak melihat apa yang terjadi pada awak kata rokok ni, awak nak tengok lagi yang terjadi pada vaping, what vaping does to the body. Boleh cari dalam YouTube banyak benda-benda yang melibatkan cigarette smoke, vape dan sebagainya. Ada gambar tak? Tak apalah. So nanti awak boleh cari sendiri benda-benda ni. Cikgu. Ya saya. Nak tanya boleh? Ya saya. Boleh, silakan. Ada ke macam inisiatif untuk bantu penghidap kanser kanser paru-paru dah hitam kan, dia ketagih dengan rokok. Ada tak cara lain untuk cuci di paru-paru? Ada cuci paru-paru nak bersihkan? Cuci paru-paru tak ada. Dia unreversible. Tidak boleh reverse. Maksudnya dia akan kekal? Ya, irreversible. Tapi jika awak berhenti mungkin dia akan macam tu lah, dia tak makin melarat lah, dia tak akan makin rosak, tapi dia irreversible, tidak boleh dibaik. Macam tu. Cuma awak kena satu lagi, awak pernah dengar first hand smoker? First hand maksudnya orang tu merokok, orang tu yang hidu asap dia sendiri, betul? Betul. Ada satu lagi yang bernama second hand smoker. Second hand smoker, kita duduk sebelah orang yang isap rokok, asap rokok tu terkena kita. That is second hand smoker. Maksud cikgu, maksud dia second hand smoker tu perokok pasif kan? Ya, perokok pasif. Ya, betul. Thank you Azim. Nama dia perokok pasif. Kita tak merokok, kita just tumpang asap rokok dia free of charge. Sedut asap rokok dia sebelah dia. Okey. Ada satu lagi yang ini tak jarang diajar dalam buku sebabnya kalau bab ni nanti dia akan cakap perokok pasif atau iaitu yang kita panggil sebagai third hand smoker. You pernah dengar third hand smoker? Tak cikgu. Tak pernah dengar. Okey, saya cerita sikit. Third hand smoker ni adalah katakan macam ni, ayah dia merokok dekat luar, asap-asap rokok tu, awak rasa ada tak terkena debu-debu asap dia terkena pada baju dia, melekat pada baju ke atau melekat dekat tangan dia? Awak rasa ada tak? Maksud cikgu habuk daripada rokok tu? Ya. Awak rasa akan melekat tak dekat dia punya baju? Okey, ya. Asap rokok sebab asap rokok sangat halus tau dia punya debu dia, dan asap rokok tu akan melekat ke baju dia. Okey, dia balik rumah tanpa dia cuci tangan, tanpa dia tukar baju, dia angkat atau dia dukung anak dia, letak atas bahu dia. Awak rasa anak dia akan dapat tak effect of smoking? Jawapan dia, ya. Anak dia ini dinamakan sebagai third hand smoker.
No more asap rokok, tapi kesan rokok masih ada di baju. So anak dia datang dekat ayah dia, peluk ayah dia, anak dia akan dapat side effect third hand smoker. Okey, satu lagi yang bahaya kalau isap rokok dalam kereta. Okey, dia bukan dengan family dia isap rokok dia seorang je. Tapi ke mana pergi dia punya habuk-habuk rokok tu? Di cushion kereta. Kalau dia merokok di dalam rumah, dekat cushion rumah, dekat kapet rumah, dia akan melekat kat tempat tu lah. Dan anak dia pergi dekat cushion tu, geser-geser hidung, dekat cushion tu, peluk-peluk cushion ke, berguling-guling kat kapet ke, dia akan jadi third hand smoker. Okay, so ya Zin. Cikgu, seperti yang kita tahu, misalnya di tempat public, tempat awam, biasanya ada seorang lelaki ni dia akan merokok dan biasalah ada ibu mengandung. Risiko bila ibu mengandung ni dekat dengan perokok tu, mungkin janin dia akan cacat, betul? Ya. Akan mengalami kecacatan ataupun mati dalam kandungan. Ya, Boleh betul. cikgu bagi tahu macam mana proses? Dia sebenarnya sebab baby ni sangat sensitif. Dia tengah membesar dalam perut kan. So bila sama ada ibu dia sendiri yang merokok, kalau ibu dia sendiri yang merokok lagilah. Ataupun ibu dia adalah perokok pasif, kandungan dalam janin pun boleh terkena lah. Tapi awak nampak macam orang tu okey je merokok kan. Anak dia sihat je kan. Ayah dia merokok, anak dia keluar sihat je. Yes, betul. Tapi bukanlah saya kata 100% macam tu semua jadi macam tu, tak. Tapi ada kemungkinan janin yang awak perasan tak pada kotak rokok tu ada macam gambar tu. Saya tak tahu ada ke tak dalam ni. Saya nak try tengok. Okay, nak Ada tengok. cikgu, ada. Kita nak cari apa Saya tak reti nak cari apa. Kotak rokok. Kotak rokok, Google Meet pula. Kotak rokok kotak rokok. Selalu dah tengok cikgu. Ya, kotak rokok ada baby. Yalah saya jarang bayi. Feeling better kan? Yang ni. Uish, banyak ni. Yang ni. Dia tulis apa ni? Kalau buat, tak nak, cannot be risk. Cigarette cause premature birth. Premature birth maksudnya anak tu lahir tak cukup bulan. Anak tu lahir tak cukup bulan sebabkan masalah ibu dia merokok lah. Ataupun ibu dia terkena asap rokok yang terlampau kuat lah. Okay, premature. Rokok penyebab kelahiran bayi pramatang. Okay, ada soalan lain nak tanya? Kita pun dah dekat pukul 10 dah ni. So nanti kalau awak even tadi kita guna banyak kan 20 packs lah, 20 batang lah. Even kalau you guna sebatang pun dia akan jadi coklat juga kat sini. Maksudnya memang ada tar. Dan disebabkan ini adalah eksperimen sains, kita nak tengok perubahan warna pada litmus solution. Selain daripada asap rokok ada tar, asap rokok juga mengandungi gas karbon, acidic gas berasid. Dia akan tukarkan litmus solution ni menjadi warna lain. Okey, apa jadi kalau kita sedut benda berasid? Akan hakis awak punya paru-paru lah. Bayangkan you telan klorok. Macam tu lah. Akan panas dia rasa dalam badan awak, akan menghakis paru-paru awak. Sebab tu eksperimen ini akan ada satu ujian litmus solution untuk menguji sama ada asap rokok tu berasid ataupun berakali. Dan kita tahu
dia punya asap rokok ini berasid lah. So dia akan menghakis awak punya paru-paru. Okay, ada soalan lain? Nah ni, what is the mean of passive smoker? Name 2 type of respiratory disease that can caused by harmful substance in cigarette smoke. So ini adalah nama-nama dia lah. 4 ni, emphysema, lung cancer, bronchitis dan asma. Dan kalau dia tanya perkataan simptom, semua benda ini awak boleh jawab kesukaran bernafas, shortness of breath, coughing. Awak jawab 2 ni, mana-mana penyakit pun awak akan selamat. Cough, batuk ataupun sukar bernafas. Semua ni boleh. Untuk emphysema boleh, untuk bronchitis boleh, untuk asma boleh, untuk lung cancer pun boleh. So tak payah fikir banyak-banyak. Kesukaran bernafas, batuk dah cukup dah. Untuk keempat-empat jenis penyakit respiratory ni lah. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum kita pergi 2.4, saya tak nak pergilah 2.4 ni. 2.4 last dah. Kepada binatang. And 2.5 adalah tumbuhan. Okay, kita ada masa minggu depan boleh ke? You masuk kelas lagi? Tak ada masalah kan? Masih ada di rumah kan? Ada soalan nak tanya sebelum kita berhenti hari ni? Tiada cikgu. Tak ada. So macam mana nak cakap Kesimpulan. awak ada point of view tak terhadap asap rokok? New point of view terhadap asap rokok sekarang? Ataupun terhadap orang merokok? Ataupun terhadap asap kereta? Okay, so saya harap walaupun benda yang saya cerita ni tak adalah apa sangat pun. Tapi saya harap memberi impact untuk awak. Okay, sebab awak satu hari nanti mungkin sekarang tak boleh nak ubah keluarga awak. Tak apalah. Okay, mampu doa je. Tapi one day awak akan jadi ketua keluarga. Okay, bila you jadi ketua keluarga, you kena tahulah macam mana nak manage your family. Dan bagi yang perempuan-perempuan ni, syarat utama selain dari dia baik, dia Islam, dia tanggungjawab, dia jaga solat. Salah satu benda yang awak kena tengok juga, kalau dia merokok tu, kena fikir lama sikit. Ingat rupa paras cikgu. Rupa paras turun nombor 10. Kena tengok dia isap rokok dulu ke tak. Sebab ada yang lebih mengutamakan rupa paras cikgu. Okay, so dulu awak tak tahu benda ni. Tapi sekarang point of view awak dah berubah. Tak ada rokok. Ke tak ada. Biasalah Cikgu Yohanis tu tipu je. Tak percaya langsung. Ada ke macam tu? So saya harap menjentik sikit lah hati-hati awak yang ada dalam grup saya malam ni. Okay. So ada soalan lain? Saya nak berhenti sini kalau tak ada apa-apa. Ada? So nak tengok lung cancer yang betul punya. Ya. Tak berhenti dah? Tak ada gambar dia ke? Okay. Inilah rupanya. Okay, lung cancer. Yang banyak benda-benda, banyak hitam. Ini lung cancer. Ini lung cancer. So kita harap kita dijauhkan lah. Kadang-kadang orang tu tak merokok tapi dia dapat juga lung cancer. Kesian je lah.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa minggu depan. For now, itu sajalah. Bila paru-paru hitam, hati juga mula menghitam. Itu pantun terbaru daripada Azim. Okay. So anything awak just boleh WhatsApp saya, PM saya nak tanya apa-apa. Kalau dah naik sekolah nanti pun sama. So Azim tulis Hanur rokok 3 kali. Okay, so itu saja dari saya untuk malam ni. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Go. Sama. There you go. Ya, sama There you go. lagi. Yes. Terima Cikgu. kasih cikgu. Cikgu. Oh. Sorry. Cikgu. Ya, saya Azim. Sorry, saya tertutup mic. Ye. Apa mak ayah saya tanya. Cikgu ajar mana? Saya ajar di SMK Hualian, Mentakap. Oh, faham. Azim orang mana? Saya orang Gombak cikgu. Oh, Gombak. Saya orang sini je, orang Temeluk. Oh, okey. Okey Go, terima kasih Go. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya.